Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube yang saya kasihi sekalian. Ya, kepada yang belum subscribe channel saya tu bolehlah subscribe, ya. Ah, dan kita boleh berkawan, tidak kiralah anda daripada aliran mana. Namun hari ini agak menarik juga saya rasa. Komen saya, ya, saya bukan nak react, tapi dia komen lebih kurang lah. Anda semua yang penonton YouTube sudah pasti tahu berkenaan dengan debat yang diadakan di Perlis di antara Ustaz Salman Ali dan juga ARG yang diwakili oleh Ustaz Engku dan juga Baba Rashid, ya. Dan debat ini adalah bertujuan untuk menyangkal, jika ada hujah-hujah menyangkal yang di mana pihak Salman Ali telah pun menghukum, ya, lebih kurang macam itulah, menghukum Syed Nazim Halqani dan apa nama kita panggil tarikat Naqsabandi ini adalah sesat dan kafir lah kita kira. Jadi di sinilah yang saya terpanggil. Saya tengok ramai juga yang membuat react tentang debat tersebut, terutama yang saya tengok Ustaz Sihabuddin yang ada dua video dia yang pada tak salah saya yang membuat react secara terbuka, ya. Dan yang paling menarik sekali, ada satu video yang dibuat oleh Sihabuddin, itu live kalau tak salah saya, live stream dengan tajuk orang gila saja. Orang gila saja kata ARG ada hujah. Inilah kalau kita tengok sikap, ya, sikap sebahagian asatizah ataupun ustaz-ustaz yang pro kepada satu golongan yang kita katakan yang berfahaman salafi ataupun wahabi lah. Senang, ya, nak marah-marah lah, ya. Sebab mereka ini lebih kepada ataupun cenderung membuat komen-komen yang negatif terhadap ustaz ahli sunnah wal jamaah, ya. Pada pendapat saya, beri pendapat saya lah, sebab saya pun sebenarnya bukan dalam bidang agama dan pengajian saya pun bukan dalam bidang agama khusus seperti sebagaimana ustaz-ustaz ni Sihabuddin, Ustaz Salman dan ustaz-ustaz yang lain dah. Mereka belajar pengkhususan dalam bidang agama. Namun demikian, pada hemah saya sebagai seorang ustaz, mestilah berhemah sebelum mengeluarkan satu-satu komen ataupun react kepada orang lain, dan tidak sepatutnya dia merendah-rendahkan orang lain, orang seperti Dr. Nasir, sehingga kan dia mengatakan kepada Dr. Nasir itu tak tahu Dr. Nasir ini doktor apa, dan apa yang Dr. Nasir react itu adalah lebih rendah lagi daripada budak sekolah. Nampak tak? Ya Allah, kamu ingat kamu belajar tinggi sangat ke? Dalam bidang agama memang kamu dah praktis berpidato, dan kamu praktis hafal ayat-ayat Al-Quran, dan kamu hafal hadis-hadis, dan memang nampak seolah-olah kamu bijak. Tapi kamu janganlah orang kata judge orang ni bodoh sangat, kan? Kan orang ni tak sekolah, kamu judge macam tu, dan kamu yang pandai saja dalam bidang tu. Inilah satu sikap yang betul-betul tidak bagus lah. Ustaz-ustaz muda sekarang ni segelintir ustaz-ustaz muda sekarang ni betul-betul tidak beradab dalam membicarakan sesuatu, seolah-olah mereka lah yang pandai. Tapi pada pendapat saya, secara jujur yang saya katakan, kamu semua ni sebenarnya nipis, ilmu nipis. Kamu menghafal je di hati ni, wallahu alam lah. Tapi pendapat saya begitu nipis sekali lah, berdasarkan kepada cara kamu bercakap.
cara kamu bercakap, cara kamu react, cara kamu olah sesuatu fakta itu. Dan okey, saya amat sedih lah. Kemarin saya buat react kepada dia, minta dia sedikit mengubahlah cara dia membuat reaction dan lebih terbuka lah ya. Tetapi ternyata apa yang saya lihat, memang dia ini adalah pro kepada satu golongan yang kita kategorikanlah sebahagiannya itu Wahabi dan sebahagiannya bukan. Wallahu alam. Satu golongan yang dikatakan untuk memperbetulkanlah umat Islam di negara ini. Jadi pada saya, cara memang tak betul lah. Cara dia adalah tak betul. Dan kita berbalik kepada matlamat asal lah, pendapat ni satu pendapat matlamat asal yang sebenarnya Ustaz Engku bersetuju dan pergi debate lah dengan Ustaz Salman, bukanlah nak mencari menang. Yang sebenarnya Ustaz Engku pun beritahu kita bukan nak cari menang, tetapi kita nak kenal pasti adakah hujah-hujah yang diberikan oleh Ustaz Salman itu adalah kukuh untuk menghukum seseorang yang sudah pun meninggal dunia. Faham betul-betul lah? Ada faham lah? Nak komen lah. Yang telah pun meninggal dunia dan tidak ada peluang untuk membantah, dan hujah-hujah yang diberikan oleh Ustaz Salman dan mungkin kru dia kata dia ada orang dia itu boleh ataupun selayaknya untuk kita menghukum sesat dan kafir. Dan itu pokok persoalan. Jadi Ustaz Engku hanya menganalisa hujah-hujah yang Ustaz Salman, di mana poin-poin ataupun fakta-fakta itu diberi oleh Ustaz Salman lebih awal kepada Ustaz Engku untuk dianalisa. Bukannya Ustaz Engku mencari fakta-fakta baru untuk menyokong perkara tersebut. Jadi berdasarkan analisa Ustaz Engku sebagai seorang lawyer, dan juga saya tak tahulah dia belajar apa selepas itu, pada saya ianya bertepatan dengan apa yang diberikan oleh Ustaz Salman. Dan banyak juga Ustaz Salman tidak dapat membuktikan. Dan kesimpulan yang saya dapati berdasarkan kepada apa yang saya faham, ya, hujah-hujah Ustaz Salman yang sebenarnya adalah daripada maklumat sekunder. Jadi maklumat itu bukan direct daripada tuan punya badan. Jadi dan yang dia ambil pun benda-benda yang tidak berdaftar, yang tidak boleh diiktiraf, walaupun dia kata dia ambil 2-3 tempat lah, lama wet 2-3 lama wet. Pada pendapat saya itu bukan bermakna you boleh ambil 3 tu kira dah kuat, dah boleh menyokong fakta you yang boleh menghukum seseorang itu kafir ataupun sesat. Ya, bukan senang ya bro. You mentang-mentang you berpengetahuan dalam ilmu agama, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, you boleh simply macam tu. Bukan begitu bro. Jangan begitu. Jangan mudah mengkafirkan orang. Ini matlamat utama yang sebenarnya Ustaz Engku hadir supaya golongan ini tidak mudah, ataupun sesiapa sajalah tidak mudah mengkafirkan orang. Walaupun kita ada fakta-fakta, tetapi kita kena selidik daripada pelbagai sudut. Bukan hanya kita ambil sana, ambil sini, cedok sana, cedok sini, kita terus hukum. Tak boleh macam tu bro. Sebab mengkafirkan orang ni dia ada kaedah dia. Kecuali orang itu sendiri yang di depan kita secara live menyatakan begini-begini dan sah dengan saksi-saksi yang ada, barulah kita boleh hukum dia. Dan sekarang dia sudah pun meninggal dunia, dan sepatutnya kita berdoa semoga
Allah mengampuni dia, dan tak perlulah kita nak panjang-panjang. Dan apa yang kamu risaukan, Naqsabandi punya tarikat ni dah memang diajar di seluruh Nusantara, bukan Nusantara saja, seluruh dunia. Dan tak ada pun saya rasa orang-orang Nusantara ni sesat. Mungkin kamu tak belajar, kamu nampak macam orang kata sesat lah. Macam tu lah. Saya pun bukan belajar, tu saya tak faham sangat. Saya tak belajar tarikat Naqsabandiyah, tapi apa yang saya faham, kamu sepatutnya kamu berhati-hati dalam menghukum seseorang itu. Jadi itulah yang terpanggil Ustaz Engku pada saya datang untuk sebenarnya bukan tertumpu pada kes itu saja, cuma nak beri gambaran kepada orang awam. Orang awam boleh nilai, gambaran kepada orang awam bahawasanya tidak semudah itu untuk menghukum seseorang itu kafir. Pada pendapat saya, memang golongan-golongan ustaz muda ni yang terpilih lah, memang diasuh untuk petah bercakap, menghafal Al-Quran dan menghafal hadis. Memanglah kalau kita tengok Ustaz Engku, dia tidaklah segairah Ustaz Salman Ali. Tetapi harus kita ingat, tidak semestinya orang yang petah, tidak semestinya orang yang hafal ayat Al-Quran dan hadis di mulut itu dengan begitu lantang sekali, orang itu betul. Tidak semestinya. Dan tidak jadi kita juga sahabat orang awam, sepatutnya kita berbalik kepada hadis Rasulullah, yang mana di akhir zaman nanti ada satu golongan, kalau tak salah saya lah saya bukan penghafal hadis dan saya tak boleh quote hadis lah, apa yang saya dengar satu golongan yang mana peta bijak, setiap perkara tu memang mengeluarkan ayat Quran, mengeluarkan hadis dengan begitu, orang kata seolah-olah betul semua. Namun demikian, orang-orang ini yang sebenarnya hatinya di dalamnya tidak, macam mana, akidahnya tidak ada nipis. Lebih kurang macam tu lah maksud hadis tersebut. Saya orang awam, tak apa, saya boleh cakap macam tu. Kalau tak betul tolong komen lah kan. Betul kan sahabat? Sahabat boleh teliti sendiri bagaimana mereka ini mentertawakan ARG dalam video yang pertama, selepasnya setelah tamat debat tersebut, dan terus mereka membuat reaction berjemaah, dan di mana mereka mentertawakanlah bahawa Ustaz Engku ni tak ada poin lah, tak ada poin langsung untuk menyangkal apa yang diberitahukan, yang dihujahkan oleh Salman Ali. Jadi, dan pada saya banyak hujah-hujah yang dianalisa oleh Ustaz Engku, dan Salman tidak boleh menjawab dengan tepat dan betul. Ini bermakna tidak ada siapa yang menang, tetapi Ustazku begitu bijak dalam mengendalikan orang kata menganalisa hujah-hujah yang diberikan oleh Ustaz Salman dalam hal tersebut. Namun demikian, saya lebih kepada adab lah, anda semua janganlah terlalu gairah mentertawakan pihak yang anda tidak suka. Jadi ikut mana bijak pun pihak yang anda tidak suka itu, anda pastinya merendah-rendahkan mereka. Jadi setinggi mana setinggi mana saya nak cakap dengan anda ni akan pergi lama lagi lah. Anda belajar degree je pun, berkurikulum, anda nak belagak sampai anda macam Syihabuddin, macam seolah-olah orang-orang yang Dr. Nasir ni tidak orang kata tak ada standard lah. Dia tahu kau, dia ingat orang ni
Ya, belajar macam korang ke? You ingat you seorang ada degree ke? You seorang ada ijazah ke? You seorang ke masuk universiti? Oh, I belajar di Mesir. Jadi orang lain ni bodoh lah kan. Mentang-mentang orang buat bercakap bodoh, bercakap macam tak ada idea. Jadi orang lain ni bodoh lah kan. Macam tu tak bagus bro. Sepatutnya kalau kau rasa Dr. Nasir tu, apa yang Dr. Nasir buat dalam vlog dia tu tak ada isi, kau cakap lah dengan cara berhemah. Dan inilah bukti-bukti yang nyata yang mana kita perlu cegah ustaz-ustaz muda ni daripada mempengaruhi orang-orang muda di luar sana yang dahagakan ilmu dan dengan penyampaian yang diberikan oleh mereka ini memang petah, memang dengan hadis, dengan nas, tetapi pada saya akidah kamu wallahu a'lam lah kan. Faham-faham sendirilah. Nipis, hujah-hujah yang diberi pun nipis berdasarkan apa yang kamu faham dalam buku, bukan kamu analyze dan kamu memahami secara too deep ke dalam. Ini kulit nipis, kulit luar sajalah, ya kan. Itulah. Jadi saya pun, dan satu orang lagi saya tengok pun begitu lantang memberi komen-komen kepada pihak ARG, dan pada saya ianya seolah-olah untuk mencemarkan, merendahkan asatizah yang di pihak ARG. Jadi inilah sikap mereka. Sahabat-sahabat perlu tengoklah, nilai sendiri bagaimana ustaz-ustaz kita yang bercakap dengan penuh berhemah, tetapi pihak-pihak yang sebelah lagi dengan lantang dengan itu, dan seolah-olah dia je yang pandai, orang lain ni bodoh semua. Tengok betul-betul, perhatikan betul-betul. Walaupun kita bukan dalam bidang agama, tetapi kita cuba memahami dan tengok karakter-karakter ustaz-ustaz ini. Sebahagian lah, bukan semua. Kalau saya nak sebut, ramai juga, terutama yang berada di utara tanah air. Dan ustaz-ustaz ini memang lantang bercakap dan ada unsur-unsur merendah-rendahkan ustaz-ustaz daripada ahli sunnah wal jamaah. Ya, kamu panggil asal Jawa lah kan. Apa Allah tahu. Semoga Allah membalas apa yang kamu perkatakan. Kamu bertanggungjawab terhadap apa yang kamu perkatakan. Tetapi yang merisaukan saya ialah mempengaruhi anak-anak muda masa kini, yang mana mereka anak-anak muda yang tidak dapat peluang untuk belajar secara formal dalam bidang agama dan mencari-cari di dalam YouTube, dan akan terpengaruh dengan dakwah yang dibawa oleh sekumpulan ini. Jadi itulah saja. Saya harap anda semua janganlah cubalah berubah sikitlah, dan sampaikanlah dakwah anda dengan berpenuh berhemah dan memberi manfaat kepada orang lain. Semoga anda diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah begitu. Ini tak bagus, betul-betul tak bagus. Saya cukup marah dengan cara anda. Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.